Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin-Nabiyil Karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin fi afiyatin wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurus Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, para asatidzah, Puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyak puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah taala pada kita. Ya, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita ruang dan peluang memulakan hari kita dengan kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah kita dah tunjukkan, kita jaga sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Cinta kepada Rasul kena tunjukkan solat fardu secara berjamaah di mana tempat azan diazankan. Sembahyang fardu 5 waktu perintah Allah, tanda cinta dan taat kepada Allah, kita tunaikan 5 waktu. Cinta kepada Rasul
sembahyang fardu ikut cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Iaitu caranya bagaimana? Berjamaah di mana tempat azan diazankan. Jadikan diri kita orang yang sungguh-sungguh dalam menjaga solat. Mudah-mudahan nanti di hari kebangkitan Allah Ta'ala kumpulkan kita, disebut dalam Al-Quranul Karim, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, orang ini nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak ada rasa takut, tidak ada duka cita. Wala khaufun alaihim, dan mereka ni tak rasa takut pun. Dan wala hum yahzanun, orang ini nanti tak ada rasa gundah gulana duka cita. Siapa mereka? Orang yang jaga sembahyang sungguh-sungguh. 5 waktu dijaga sungguh-sungguh, nampak dengan cara dibuat awal waktu. Awal waktu dijaga sungguh-sungguh dengan kita nampak solat itu berjamaah. Berjamaah dijaga sungguh-sungguh dengan di mana tempat azan diazankan. Jadi kalau sembahyang 4 waktu tak sungguh-sungguh, kita buat 5 waktu sungguh-sungguh. 5 waktu tak sungguh-sungguh lagi kalau tidak dibuat di awal waktu. Awal waktu tidak bersungguh-sungguh lagi kalau tidak dibuat dengan berjamaah. Berjamaah tidak bersungguh-sungguh lagi kalau tidak dibuat di mana tempat azan diazankan. Semuanya itu sungguh-sungguh juga. Namun yang lebih afdalnya bila kita kumpulkan 5 waktu, awal waktu, berjamaah, di mana? Jadi kita carilah tempat itu makan yang afdal. Apa dia makan yang afdal? Lissolati, tempat yang afdal untuk solat ialah di mana tempat azan diazankan, iaitu sembahyang fardu. Sembahyang sunat tidak afdal dibuat di tempat azan diazankan. Namun kalau kita buat, kita dapat fadilat, makanul afdal, fadilat, tempat yang afdal. Nabi sebut dalam hadis, ayuhan nas qad sallu, ayuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah masing-masing. Nabi sebut, ayuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumah masing-masing. Fa inna afdalas salatul mar'i fi baiti. Kerana sembahyang yang afdal bagi seseorang kamu itu ialah di rumah. Fa inna afdalas salatul mar'i fi baiti. Kerana solat yang afdal bagi seorang kamu ialah fi baiti, iaitu di rumah. Illa salatal maktubah, kecuali solat fardu tidak di rumah. Solatlah kamu di rumah masing-masing. Kerana afdal bagi kamu solat di rumah masing-masing, kecuali solat fardu tidak di rumah masing-masing. Solat fardu tunaikanlah di mana tempat azan diazankan. Jadi alhamdulillah hari ini Allah pilih kita, dijadikan dalam hati kita ada 2 kecintaan. Satu cintanya pada Allah, 2 cintanya pada Rasul. Cintanya pada Allah, 5 waktu kita tak tinggal kerana cinta pada Allah Ta'ala. Solat fardu berjamaah kerana cintanya pada Rasul. Takut kita nak tinggalkan sunnah untuk dapat ganjaran yang dilipat ganda, yang disebutkan dalam hadis, man shalla ma'al jama'ah tafdalu bi salatin fadlin bi 70 wa 20 darajah. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? Solat berjamaah adalah lebih afdal berbanding dengan solat bersendirian dengan 27 kali darajah, 27 kali ganda. Bisa ba'ina wa 20, dengan 7 dan 20 darajah. Jadi hari ini Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya pada kita, diberi kita kelebihan 2 perkara yang mungkin agak ada yang tinggalkan sembahyang, Allah beri kita sentiasa jaga sembahyang. Ada yang tinggalkan sunnah berjamaah, Allah beri kita kekuatan, dibantu kita dalam mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan di hari kebangkitan nanti kita dijadikan sebagai hamba Allah yang andai kata patut kita bukan tempatnya syurga, andai kata patut dengan asbabnya, ada amalan Nabi dalam amalan kita, ada menghidupkan amalan Nabi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nanti kita dijadikan sebagai umat yang Nabi kenal untuk diberi syafaat masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Jadi mudah-mudahan perkara ini sangat penting dan sangat perlu diambil berat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hari ini amal kita yang sedikit,
kita perlu dilipat gandakan. Nak lipat ganda umur tak dapat. Umur nak dilipat ganda dah tak dapat dah. Dan tak ada nak umur kalau 100 jadi 200 tak ada. Kalau 60 jadi 120 tak ada. Yang boleh dapat ganjaran lipat ganda ni lah ibadah. Kita lipat gandakan lah. Berlumba-lumbalah untuk sebelum dunia ni akhir. Dalam Quran disebut fastabiqul khairat. Lumba-lumbalah untuk kebaikan. Kerana apa? Nak cari kebaikan? Kerana hari ini kita tahu umur kita pendek-pendek, ibadah kita lemah-lemah. Apa lagi? Lagi malas-malas. Sebab itu cubalah lipat ganda. Tak dapat nak lipat ganda, kita cari di mana amal yang dilipat gandakan. Buat satu dapat 27 tu banyak tu. Ganda dilipat gandakan. Mudah-mudahan nanti jumpa Allah SWT. Adalah kalau tak cukup pun adalah tambangnya lebih sikit. Mudah-mudahan nanti dikira oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebajikan yang kita buat kerana pengorbanan lebih. Allah akan bagi kita kemudahan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi disebut dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyalqa Allah taala ghadan musliman." Siapa yang bercita-cita dan berkeinginan untuk esok di hari kebangkitan jumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia muslim, dalam keadaan dia selamat, apa kena jaga? Falyuhafidhu ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Maka peliharalah akan solat yang 5 itu di mana tempat azan diazankan. Sampai begitu sekali dibincangkan dalam kitab kita. Kalau siapa hari ini yang lalu di satu penempatan, di rumah dia telah sembahyang, di rumah dia telah sembahyang, kemudian dalam melalui untuk pergi kerja, contoh pergi bertugas, tadi dah sembahyang subuh mengejar waktu. Kerana apa? Nak mengejar kerja, mengejar waktu, ambil awal sekali azan dia pun terus sembahyang, nak mengejar kerja. Tiba-tiba dia lalu di kawasan masjid, rupanya belum sembahyang subuh. Tadi dia buat sembahyang subuh kat rumah, dia masih lagi dengan penuh harapan dituntut untuk solat fardu subuh sekali lagi. Kerana di tempat itu ada solat subuh didirikan secara berjamaah. Kenapa disuruh begitu? Kerana tadi solat subuh di rumah dapat satu markah yang belum tentu penuh. Bila kita tumpang di masjid solat berjamaah dapat 27 jaminan penuh. Subhanallah. Ini namanya solat i'adah. Sampai ke pelajaran kita yang lalu pada solat i'adah itu. Maka tidak boleh tidak hari ini kita yang tak ada apa-apa, ada kelapangan Masya Allah bagi, ada ruang dan peluang yang perlu diisi, ada sihat dan kekuatan yang boleh digunakan, jangan sampai kita tertinggal solat fardu secara berjamaah. Pun disebut tadi apa dia? Kalau kita dah solat sendiri, sedangkan ketika itu ada jamaah didirikan, kita adalah digalakkan untuk tunaikan solat berjamaah bersama jamaah yang ada. Contoh lagi hari ini, kita datang ke masjid lewat pukul 1 masuk zuhur, pukul 1 kita tertidur, satu suku baru bangun, bersiap sedia sampai masjid 1:30, sampai masjid jamaah dah tak ada dah balik, kosong. Tiba-tiba ada satu rombongan datang solat berjamaah zuhur, kita masih dituntut lagi untuk solat berjamaah bersama jamaah yang sembahyang zuhur. Kerana tadi sembahyang seorang-seorang ganjaran pahala 1. Namun tuan-tuan, orang yang azam sungguh-sungguh daripada rumah masing-masing, dia berwuduk dengan wuduk sempurna, kemudian dia sampai ke masjid untuk tunaikan solat berjamaah, lalu jamaah di masjid semua dah balik, dia tetap dapat markah 27. Kerana apa? Dia memang orang istiqamah berjamaah. Ini pentinglah solat berjamaah untuk amalan supaya dilipat ganda. Kalau nak ikut amalan kita satu tak cukup. Anda sebut umur ummati, kata Nabi, umur umatku bainas sittina wa sab'in. Apa? Sanatan. Umur umatku antara 60-70 tahun. Ibadah 60-70 tahun tu apalah. Kalau nak dibandingkan ibadah umat Nabi terdahulu yang ibadah sampai ribuan tahun setiap seorang. Jadi memang patutlah kita kena lumba-lumba. Umur pendek-pendek, amal sikit-sikit, cari yang ganda-ganda, cari keuntungan. Kan? Kerana apa? Dunia tempat ibadah. Ibadah sungguh-sungguh. Akhirat tempat meraih keuntungan dari ibadah. Ibadah ada 2. Satu ibadah yang dituntut. 2 ibadah yang satu ibadah yang dituntut, 2 yang tak dituntut. Bukan kata 1 ibadah yang baik, 2 ibadah yang buruk.
Ibadah yang buruk nanti dapat balasannya di akhirat balasan buruk. Ibadah yang baik nanti di akhirat dia dapat balasan yang baik. Kenapa? Ad-dunya yaumul ibadah wal akhirat yaumul jazaa. Akhirat ialah hari-hari kita, dunia ialah hari-hari kita buat ibadah. Akhirat dia hari-hari kita dapat balasan. Subhanallah. Jadi ini penting ni kan. Kepentingan tu. Dunia ni sangat penting sekarang ni. Yang kata dunia tak dinilai. Dunia lah tempat yang penting untuk dapat balasan akhirat. Dunia ni penting untuk balasan akhirat. Dunia penting untuk balasan akhirat. Yang kata dunia tak ada apa-apa. Orang tak boleh sampai akhirat kalau tak lalu dunia. Kita semua nanti sama. Kita dulu ke dunia dengan kelahiran. Kita akan ke akhirat dengan kematian. Masya Allah. Kelahiran dan kehidupan. Amal yang Allah Ta'ala sediakan. Adakah kita patuh? Kalau kita tak patuh, saat kematian. Yang sama pasti meninggalkan dunia dengan kematian. Tunggulah apa yang menunggu kita. Kita tunggu. Apa yang menunggu kita. Sebab itu tuan-tuan, supaya jangan rugi. Ulama menyusunkan. Kalau engkau dah sembahyang kat rumah. Seorang-seorang. Lalu di satu penempatan. Sedang di situ ada didirikan solat berjamaah. Jangan tak buat. Masuklah. Begitu disebutkan. Bila solat berjamaah, kalau dalam kitab kita, dengan niat solat fardu. Saja aku sembahyang fardu zuhur mengulang. Usalli fardu dhuhri i'adah. Aku sembahyang fardu zuhur mengulang. Tadi dah sembahyang zuhur dah seorang-seorang, dah terlambat. Dah dapat penuh tu dah. Tapi diistilahkan, kalau diistilahkan kerana seorang dapat satu, maka ada dua orang datang berjamaah. Tumpang ikut di belakang. Usalli fardhu dhuhri i'adatan lillahi ta'ala. Dalam tak boleh nak ni Arab, ni Melayu je lah. Orang kita Jawa kan, karang Jawa, niat Jawa pun dah apa. Orang Melayu je. Dalam hati aku sembahyang zuhur mengulang. Kerana Allah tak apa. Makmuman ikut. Yang imam. Imam niat jadi imam. Kalau dia sedang sembahyang zuhur bagi dia, imam yang dua orang tadi dengan makmum, dia sembahyang zuhur bagi dia, imam tu tak wajib niat jadi imam. Tak wajib. Sembahyang subuh tadi, Pak Imam tak wajib niat jadi imam. Hanya makmum wajib niat jadi makmum. Tapi pada sembahyang mengulang. Pada sembahyang mengulang. Contoh dah lepas sembahyang subuh dah habis, imam sedang duduk. Jemaah dah balik. Imam sedang duduk. Kita datang masih dalam waktu subuh. Kita boleh jumpa imam. Imam, bantu saya untuk dapat solat berjamaah. Imam sedia tak? Kalau imam sedia, imam kena niat sembahyang subuh wajib bermakmum, wajib jadi imam. Tadi sembahyang subuh tadi tu tak niat, tak wajib. Sembahyang subuh yang adaan, yang tunai tadi tak wajib imam jadi imam. Imam jadi imam, tak wajib niat jadi imam. Jangan tak wajib jadi imam pula jadi apa. Tak wajib imam niat jadi imam. Sembahyang subuh tadi kita wajib niat jadi makmum macam tu. Tapi bila kita ajak dia menemankan kita, kita datang. Perempuan bersama lagi. Macam tu kalau dia dengan perempuan. Kita minta dia temankan kita. Sedang berzikir. Belum habis ni masa ni. Belum masih subuh lagi. Boleh bantu saya tak? Untuk dapat solat berjamaah. Imam pun sedia. Bila dia sedia, dia wajib niat jadi imam. Sama dengan hukum solat Jumaat. Imam wajib niat jadi imam. Dia lahir pula kat situ. Pasal solat tu kedua-duanya mengulang. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Dengan niat solat fardu tau. Kalau subuh tadi belum habis waktu, niat solat fardu. Walaupun ianya dihukumkan menjadi solat sunat. Apa hukum sembahyang fardu subuh yang kedua? Hukumnya sunat. Sembahyang tu jadi sembahyang sunat. Apa hukum sembahyang yang pertama? Itu fardu ada'a. Itu fardu. Itu wajib. Yang kedua itu sunat. Kenapa disuruh sembahyang kedua tu? Bukan sembahyang kedua seorang-seorang tak? Kalau sembahyang kedua tu seorang-seorang, afdal qadha aja kalau ada qadha belum bayar. Yang kedua ni tadi jadi sunat. Niatnya wajib jadi makmum. Imamnya niat wajib jadi imam. Kenapa? Supaya dapat menampung kekosongan yang kurang dalam solat subuh yang sebelumnya. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Solat fardu tidak boleh ditampung dengan solat sunat. Jangan, yang kita dah faham lah kan. Solat subuh minggu lepas tertinggal, tak boleh ditampung dengan solat sunat. Solat subuh minggu lepas tertinggal. Satu.
Solat subuh hari ni kita buat 2 kali. Satu solat subuh dengan imam, satu i'adah. Satu solat subuh seorang-seorang, satu i'adah. Satu mengulang bersama jamaah lain. Mengulang tu dia tak tampung yang sana tu. Tak, dia tu jadi solat sunat. Jangan kata dia boleh tampal solat subuh yang tertinggal. Solat yang tertinggal mesti qada'nya. Mana boleh ditampal dengan solat sunat? Memang ada hadis Allah beritahu pada malaikat, hadis kudusi, wahai malaikat, engkau cari solah dia. Ni solah dia ni teruk ni, solahnya rosak. Cari solah dia untuk tampal solah dia yang rosak. Apa yang dapat? Cari solah nafilah dia. Solah nafil, solah sunat dia cari untuk tampal solah yang rosak. Contohnya zuhur, sembahyang zuhur, berapa punya jauh kita pergi khusyuk kita. Zuhur. Contohlah, apa waktu? Ialah 5 waktu. Berapa pergi kita punya khusyuk? Datang khusyuk ke pergi khusyuk? Kalau dia pergi ke khusyuk kan tak khusyuk, mana yang kuranglah solat kita, rosak solat tu. Tapi sah, dia rosak. Macam mana nak menampang solat yang rosak? Sembahyang sunat. Maka malaikat kata apa? Jumpa solat nafil dia. Kata Allah, tampalkan. Ditampungkan di solat fardu yang rosak. Bukan dia cari solat, bukan ditampal dengan solat. Dia ada hutang sembahyang. Bukan boleh ditampal dengan solat sunat, tak boleh, tak akan tertampal. Tak tertampung solat sunat menanggung solat wajib. Jadi tadi kalau kita rasa ada qada belum bayar, daripada kita mengulang, baik kita qada. Daripada mengulang kan, baik qada. Mengulang buat apa? Nak tampang solat yang tadi seorang kat rumah. Kerana tadi dia sembahyang kat rumah. Sampai masjid ada jemaah, tampal dengan jemaah. Tadi fardu, tampal tu sunat. Solat sunat menampal kekosongan, kekurangan solat fardu. Mudah-mudahan jelas. Jangan sampai kata saya ada hutang sembahyang. Dulu 15 tahun saya baru mula sembahyang. 15 tahun, 20 tahun saya baru mula sembahyang. 5 tahun saya tak sembahyang. Tapi saya dah sembahyang sunat beribu-ribu rakaat. Solat sunat ni boleh menampal? Oh tidak, solat sunat tak menampal solat wajib. Solat wajib ditampal dengan qada. Subhanallah. Jadi jaga-jagalah masalah tu. Anda kata kita ada qada yang belum ditunaikan dan kita pun pasti memang dia ada tu, bayar je Tuhan. Bayar sebelum kita diambil oleh Allah. Kat sana tak boleh nak bayar nanti. Sana tak boleh nak bayar. Nak balik nak bayar pun tak boleh. Saya nak balik, saya nak bayar pun tak boleh. Sebab apa? Bayar di dunia, balasan di akhirat. Balasnya bayar kat dunia. Tuan-tuan biasa dengar tu. Kalau kuliah ustaz biasa ayat ni kat masjid ni tak berapa puluh kali dah baca. Dalam surah Sajadah tu kan bukti lah kat surah Sajadah. Senanglah yang kita pun selalu dinasihatkan oleh Pak Imam di subuh Jumaat. Memang baca surah Sajadah. Kalau kita lihat muka surah 416 ke, kita lihat kat situ. Nanti kita kalau ayat tu kata walau tara idzil mujrimun lanakisu ru'usihim inda rabbihim. Nanti kamu lihat kan, akan lihat orang-orang yang nanti hanya dapat bungkuk, tunduk khusyuk pandangan ke bumi ketika berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah. Apa dia mohon? Kenapa dia tunduk? Kerana tuan-tuan, dia dah nampak kesusahan di sana kerana dunia dulu tak nak cari senang. Dia dah nampak kesenangan kat sana kerana dulu dia buat kesenangan. Dah nampak. Dah dengar kat sana. Didengarkan lah. Dulu dekat dunia tak nak cari keuntungan untuk mudah, tak nak cari. Apa dapat? Merayulah. Walau tara izil mujrimu lanakisu ru'usihim inda rabbihim. Ini ayatnya. Rabbana, bila dah menyesal Allah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Allah, aku dah dengar ya Allah. Ya Allah, aku dah nampak ya Allah, aku dah nampak. Nampak apa? Nampak azab, nampak nikmat. Wa sami'na ya Allah, aku dah dengar ya Allah. Dengar apa? Dengar azab, dengar nikmat. Balasan lah. Kan sana yaumul balasan. Baru nak minta balik dunia. Farji'na ya Allah. Farji'na, pulangkan ya Allah. Nak balik mana? Tuan-tuan, agak-agak nak balik mana? Ya Allah, nak balik dunia. Farji'na na'mal salihah. Nak balik dunia, nak buat baik. Mana ada lagi dunia? Kenapa nak buat baik? Inna muqinun. Sekarang ya Allah, aku dah yakin. Yakin kat sana pun dah tak pakai.
Nak yakin kat sini dah, nak yakin. Diajak datang, dipanggil kemari kan. Nak yakin kat dunia lah, kan kebesaran Allah, kecintaan, rasa kecintaan Allah. Yakin kat dunia. Dekat sana dah yakin. Inna muqinun ya Allah. Aku yakin ya Allah. Aku dah yakin sekarang. Kau yakin apa? Yakin dulu buat buruk dapat buruk. Yakin dulu buat baik dapat baik. Baru nak yakin. Sana bukan tempat yakin. Yakin dekat dunia, sana dapat balasan akan keyakinan. Ibadah dekat dunia, sana dapat balasan akan ibadah itu. Subhanallah. Jadi begitulah tadi kenapa sampai situ. Ini adalah kerana matlamat dia mengulangi solat itu untuk mendapatkan pahala berjamaah dalam solat fardu. Jadi solat fardu yang dia tadi itu kurang, berjamaah dapat lebih. Jadi berjaga lagi di situ. Tadi masalah qada tadi tu. Nak balik dunia nak qada, tertinggal tadi. Nak balik dunia nak qada, ya Allah. Aku nak qada sembahyang ya Allah. Aku nak qada, tolong ya Allah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Sana kalau dekat dunia tak nak cari jalan penyelesaian, nanti dekat akhirat yang kita jumpa jalan-jalan penyesalan. Dunia dia bagi peluang, tak mahu cari jalan penyelesaian untuk akhirat. Siap nanti dekat akhirat yang ada apa? Jalan-jalan penyesalan. Tempatlah dekat dunia, tempatlah. Subhanallah. Dan hanya saja ia akan mendapat pahala itu sekiranya ia berniat fardu. Okey, macam mana? Saya nak mengulang sembahyang subuh, saya kena saja aku sembahyang fardu subuh mengulang. Jangan saya aku sembahyang sunat, lain nanti dah lain pula. Saya aku sembahyang sunat subuh mengulang, tak ada. Sembahyang sunat subuh tak ada mengulang, ada mengulang ke? Sembahyang sunat subuh sembahyang apa? Sembahyang fajar. Siapa tadi tak buat salat fajar? Tak sempat saat masuk masjid, saya buat tahiyatul masjid. Jangan. Siapa yang masuk masjid dah lewat, jangan buat tahiyatul masjid. Buat fajar. Dapat pahala fajar, dapat pahala tahiyatul masjid. Sebab tuan punya waktu kita masuk adalah fajar. Tapi kalau masa panjang, tadi masuk belum azan, tak apalah. Tahiyatul masjid memang hak dia. Kan? Memang hak tahiyatul masjid dia. Tapi bila dah azan, kita dah lewat. Dah azan lagi, dah lewat lagi pula. Ini kalau buat tahiyatul masjid, nanti tak dapat solat fajar. Maka di ketika itu, ambil solat tuan punya waktu. Solat fajar itu kita ambil. Dapat pahala tahiyatul masjid. Begitu juga nanti zuhur. Zuhur kan, kita lewat. Kan ada 4 rakaat. Ini kalau buat zuhur ni, kan aku tak dapat. Apa tu? Masuk waktu zuhur, kita masuk masjid kan solat sunat yang dituntut muakkadah. Ya, ketika kita lewat datang, tuan punya waktu zuhur. Masuk tu tahiyatul masjid. Nak pilih mana ni? Ni masuk masjid ni. Datang ni agak-agak cukup 2 rakaat iqamah. Itu kan jam ada kan. Masuk masjid yang muakkad tahiyatul masjid. Waktu dia yang muakkad sebelum zuhur. Kemudian tu kalau buat tahiyatul masjid tak dapat sebelum zuhur, maka tuan punya waktu buat. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, dapat ganjaran pahala tahiyatul masjid. Cuma dalam kitab dia kata apa? Jangan kita menafikan dapat ke tak pahala tahiyatul masjid. Dia dapat. Buat sembahyang waktunya itu terangkat sekali tahiyatul masjid. Allah. Okay. Dan sembahyang sunat fajar tadi, dia kata kalau sembahyang sunat tak diulang lagi dah. Ambil sunnahnya dah. Kita selesaikan qiyamul lail, nak bangun malam, bangunlah malam. Maksudnya apa? Dirikan malam. Sebelum isyak, sembahyanglah, sembahyang. Tutup dengan witir, habis. Bangun tidur, tahajud. Azan subuh saja, lepas azan, dah tak ada lagi sembahyang kecuali 2 rakaat. Itu dalam hadis dah disebut. Nabi tak sembahyang apa selepas azan subuh, kecuali hanya 2 rakaat solat sunat fajar. Kalau boleh buat. Nak qiyamul lail, bangunlah malam lepas isyak. Itu lail lah tu. Jagalah malam, amal malam. Kemudian tu tidur, bangun tahajud tak apa. Nanti lepas azan 2 rakaat. Solat fajar tak ada ulang 4 rakaat, tak ada 2 rakaat. Tapi kalau masuk masjid ada 2 rakaat tahiyatul masjid.
ada 2 rakaat fajar, lepas tak ada lagi dah. Tiada ulangan solat sunat tahiyatul masjid. Tak dituntut langsung. Masuk masjid 2 rakaat, kemudian lagi 2 rakaat tahiyatul masjid, tak ada. Mungkin 2 rakaat itu solat hajat ada, tak apa. Mungkin 2 rakaat itu solat fajar, lagi elok fajar lah tuan-tuan. Siapa buat solat fajar, ganjaran pahala dia lebih lagi dengan dunia dan segala isi-isinya, subhanallah, dengan 2 rakaat. Begitu sekali, dan hanya saja akan mendapat pahala sekiranya kita niat sembahyang ulang itu sebagai niat fardu. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin, 4 rakaat i'adah, mengulang, makmuman jadi makmum. Imam wajib niat jadi imam, makmum wajib niat jadi makmum di solat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Walau bagaimanapun Imam Haramain memilih bahawa hendaklah orang yang mengulang solat itu mentakyinkan. Kena takyinkan apa? Takyinkan akan fardunya itu. Takyinkan fardu apa? Samalah kita pun niat memang pun niat sembahyang kita 3 kan perkara. Dalam sembahyang subuh ada yang takbirnya panjang sangat, tak habis-habis, tak jumpa jalan penutup. Allah, tak jumpa. Allah, tak jumpa jalan. Tak jumpa apa? Tak jumpa aku sembahyang, tak jumpa takyin apa? Fardu. Tak jumpa apa? Qasad aku sembahyang. Tak jumpa ta'arud, tak dia punya fardu, tak jumpa takyin. Subuh ke apa contohnya, tak jumpa. Sebab dia hanya 3 kan yang wajib. Usalli fardul maghribi salata, itu sunat. Masa takbir 3 je kan, bukan banyak sangat pun. Berjamaah. Masa sebelum sembahyang subuh tadi, 3 saja yang wajib dalam takbir. Dalam Allahu Akbar, 3 je yang wajib. Apa? Aku sembahyang. Lagi satu apa? Fardu. Itulah ta'arudnya. Yang ketiga apa? Ta'yin. Ini dia ta'yin. Fardu apa? Subuh. Cukup. Dalam takbir mengikut imam, cukup sangat. Bila kita nak panjang-panjang sampai 7 ke 6 kita masuk, memang tak jumpa jalan keluar nanti. Allah. Tak apa. Kenapa? Kerana bermula dia masuk. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat mengikut makmum, adab qiblat. Kerana Allah tak jumpa dalam takbir nanti, tak jumpa. Susah kita, sakit kita dibuatnya. Tak jumpa jalan keluar. Jadi 3 je tu yang wajib. Ambillah yang mudah. Aku sembahyang fardu subuh dah. Bar. Allah Akbar. Habis makmum nak letak mana? Makmumnya diletak selepas takbir, tak apa. Kerana Allah di mana? Diletak selepas takbir, tak apa. Tak mengapa kan? Jadi dikatakan dalam sembahyang mengulang kena ta'yin kan. Apa ta'yin? Iaitu apa fardunya. Itu maksud ta'yin. Tapi kita ada ke kat sini yang mengulang sembahyang? Jarang kita mengulang sembahyang, kita qada je lah. Mengulang kan, baik qada je lah. Kalau ada istilahnya kita masih teringat-ingat yang kita ni terngiang-ngiang, ada hutang, kita qada je lah. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kalau zuhur atau asar. Seperti solat zuhur ditakyinkan dengan zuhur mengulang, atau asar disaksikan dengan asar mengulang. Misalnya situ. Jangan ia hanya berniat fardu sahaja. Tadi kat rumah dah sembahyang subuh. Tiba sini ada imam berjamaah. Ni nak sembahyang apa ni? Nak sembahyang subuh lagi sekali. Nak mengulang. Kalau dia niat usalli fardhu, dia kata usalli fardul i'adah. Aku sembahyang fardu mengulang, tak sah. Usalli fardul i'adah. Contohlah, aku sembahyang fardu ni i'adah, mengulang, tak sah. Kerana dia kena ta'yin dari atas sudah. Apa ta'yin? Kena tetapkan. Sekarang kerana nak mengulang subuh, kena dalam hati ada fardu subuh. Nak mengulang zuhur, kena dalam hati waktu mengulang zuhur. Dalam hati asar. Tuan-tuan kena jelas. Mengulang ni bukan seorang-seorang, tak. Jangan di rumah dah sembahyang zuhur, ulang lagi sembahyang zuhur. Tak, bukan. Istilahnya, kenapa sembahyang zuhur 2 kali? Mengulang. Tak. Kalau di rumah, yang kedua tu baik qada. Mengulang ni di sini ni kerana ada jamaah. Kenapa? Tadi solat seorang. Kena fahamkan tu dulu, jelaslah insya-Allah. Mengulang kerana ada jamaah. Nak dapat ganjaran berjamaah itu. Bukan dekat rumah ada zuhur sekali, lagi zuhur lagi sekali. Kenapa sampai zuhur 2 kali? Mengulang. Ini tak dituntut.
Dituntut kerana apa? Kerana ada jamaah sedang mendirikan salat zuhur. Saya tumpang kerana saya tadi tak dapat berjamaah. Nak dapat ganjaran perlu. Ini ulama kata begitulah. Kenapa rugi tuan sembahyang seorang-seorang. Dapat satu rugi. Jangan asal cukup. Satu pun tak apalah, asal cukup. Itu kalau khusyuk. Kalau tak khusyuk dapat berapa? Tapi kalau berjamaah tak khusyuk pun dapat 27 kan? Subhanallah. Masya Allah. Okey, pandangan ini dirajih. Apa rajih? Akan dikuatkan. Pandangan ini dikuatkan. Niat kalau nak mengulang, ni niat fardu itu ada dalam niat. Oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya namanya Ar-Rawdah. Namun demikian pendapat pertama yang mengatakan tidak perlu ta'yin dalam niat solat ulangan dirajihkan oleh kalangan kebanyakan para ulama. Oleh itu yang fardu tetaplah solat yang pertama. Okey. Jadi yang pertama tu tetap. Nanti kita akan lihat apa hukumnya pula. Kalau solat pertama tak sah, ulang tu baik tak payah. Tentang kasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menitik beratkan tentang qada? Sebab dia bertanya, saya ditinggalkan oleh bapa. Bapa saya banyak hutang sembahyang. Harta pusaka saya ambil bagi habis. Pusaka sembahyang tak ada buat macam mana? Saya ditinggalkan oleh ibu. Ibu banyak hutang sembahyang. Pula dia cakap lah tu. Mak dulu 15 tahun sampai umur 30 tahun. Mak baru mula sembahyang umur 30 tahun. Yang 15 tahun tu buat apa? Lalai habis. Nak meninggal baru wasiat kat tu. Siapa yang kena ambil tanggungjawab? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang mati meninggalkan solat fardu, ini dalam masalah mengulang tadi lah tu. Nak mengulang ke nak qada besok kita sendiri. Maka semasa hidup tinggalkan sembahyang. Tuan-tuan, ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i ini mudah-mudahan jadi pegangan kita lah. Kalau ditanya tentang orang yang meninggalkan sembahyang, bagi kita sendiri macam mana kita, apa jadi pada kita nanti. Pendapat yang pertama kata tiada qada. Dia meninggal. Kita yang hidup tak ada masalah nak qadakan dia. Dulu masih hidup tak nak sembahyang. Dah meninggal meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah apa? Meninggalkan ibadah yang dia tak buat. Meninggalkan ibadah sedekah tak apa. Meninggalkan ibadah yang dia tak buat. Siapa nak ambil tanggungjawab? Jadi tuan-tuan, kita sebagai anak tak ada qada. Tak ada pasal nak qada. Dan tak ada lagi nak bayarkan fidyah, biar je dia. Padan muka, astagfirullah, takkan gitu pula. Teruknya kita sebagai anak. Satu titik susu yang kita makan tu cuma tak terbalas. Jadi pendapat pertama, jangan. Tak ada qada, tak ada fidyah bagi. Jangan bayarkan fidyah. Kerana apa? Kerana dulu dia malas. Pun disebut kerana tidak disuruh pun berbuat begitu. Orang yang dah meninggal tak disuruh pun kita qadakan dia. Orang yang dah meninggal tak disuruh pun kita fidyahkan. Itu pendapat pertama. Kita ambil mazhab Syafi'i je lah. Kalau kita rujuk pada pendapat kedua, dan imam ulama daripada mazhab Syafi'i berijtihad. Dia bertakwil, berijtihad. Dia ambil dalam masalah, contohnya masalah harta pusaka. Berijtihad lah. Kalau abah meninggal, harta pusaka kita bagi-bagi. Kenapa dia meninggal? Sembahyang yang ditinggalkan kita tak bagi-bagi. Bagi-bagilah. Berijtihad begitu. Berijtihad membolehkan, diqadakan. Ambil yang kedua. Abah meninggal. Dulu sakit terlantar memang tak sembahyang. Dia meninggal berapa hari kat hospital? Contoh nak auzubillah tak nak. Sebulan, 30 hari. Darab 5. Kira setiap waktu 30 waktu darab ada setiap waktu 5 setiap hari satu waktu. Maka pendapat ini ulama mazhab Syafi'i berijtihad. Saya sebut tadi ijtihad apa? Abah dan mak meninggal, harta pusaka dibagi-bagi. Kenapa ibadah ada yang dia kurang? Kenapa kau tak nak bagi-bagi? Tak nak bagi-bagi? Salah tak pula dibagi-bagi? Pendapat yang kedua ni dia kata boleh qada. Ambil yang kedua. Nanti kita tengok yang ketiga pula. Okey, qadakan sembahyang-sembahyang dia, bagi-bagi dengan anak-anak, qadakan. Ini pendapatlah. Okey. Pendapat ini dipilih dan dipakai satu kumpulan ulama Syafi'i. Kita ada sandar. Kita ada tiang bersandar. Kalau kata tak betul, aku bersandar pada pendapat ulama. Kan boleh jawab depan Allah besok. Kau tak bayarkan mak kau punya qada tu kenapa?
Pendapat kata tak payah qada kan? Kenapa tak payahkan fidyah? Pendapat kata tak payah fidyah. Tapi kenapa kau qada pula? Pendapat kata dia qada. Kenapa kau fidyah? Pendapat kata dia fidyah. Jadi kita boleh pakai macam ini. Kalau orang tanyalah. Jadi ada alasan yang kita boleh kemukakan. Ini pendapat Imam Syafi'i telah mengqadakan solat si mati. Sebab ada kalangan ulama bermazhab Syafi'i, dia mengqadakan si mati sembahyang meninggalkan solat. Dia qadakan bagi-bagi. Itu ijtihad ya. Diambil kerana apa? Ibu bapa meninggalkan harta pusaka, kenapa boleh dibagi-bagi? Sedapnya kita ambil bukan main lagi kan. Tapi kenapa meninggalkan sembahyang tak bagi-bagi? Dalam kita nak memudahkan perjalanan dia besok menuju Allah Ta'ala. Ambil. Okay. Siapa nak pegang yang pertama, silakan. Tak payah qada, tak payah fidyah, silakan. Saya tak nak qada sembahyang saya tak nak. Saya tak nak qadakan mak saya tak nak. Baik sembahyang mengulang lagi bagus. Tuan-tuan, duduklah berkira-kira. Bila kita ditinggalkan, berapa lama ya dulu ibu meninggalkan sembahyang, buat kira-kira. Berapa lama ya dia meninggalkan puasa contohnya. Okay. Begitulah disebutkan. Menurut satu pendapat lagi yang dipegang oleh banyak ulama Syafi'i, ni banyak ulama Syafi'i berpendapat si mati dia kata wali si mati mengeluarkan daripada harta dia tu, keluarkan sebagai fidyah, keluarkan fidyah. Yang ketiga, ada tinggalkan harta dia bagi fidyah kepada fakir miskin. Berapa hari tinggalkan sembahyang? 30 hari bersamaan, 30 darab 5, keluarkanlah 1 hari sama dengan 1/4 zakat. Kalau zakat RM10, mana satu waktu keluarlah RM2.5. Keluarkan je dah. Barulah dibagi hartanya. Tunaikan dulu hak dia. Jadi ini ringkasnya lah dalam masalah sembahyang tu. Namun tuan-tuan, kalau kita lihat yang pertama tadi apa? Tiada qada, tiada fidyah. Nak ikut yang pertama pun boleh, tak masalah. Kerana itu urusan dia dengan Allah. Kenapa dulu dia tinggalkan sembahyang? Kalau sakit tu mungkin kan. Yang kedua, ada qada. Yang kedua tadi apa? Diqada oleh waris ataupun qarabat. Tak ada fidyah yang kedua. Diqada oleh waris atau orang kerabat, kita dah sebagai waris, tak ada fidyah. Satu, tak ada qada, tak ada fidyah. Dua, ada qada, tak ada fidyah. Satu, tak ada qada, tak ada fidyah. Dua, ada qada, tak ada fidyah. Tiga, fidyah aja. Kita pilih mana? Fidyah aja lah. Okay. Namun pendapat yang kuat ialah tidak qada, tidak fidyah, tapi sedekah. Yang keempat tidak qada, tidak fidyah, tapi sedekah. Sedekah harta kita, niat pahala untuk si mati. Sedekahlah untuk mereka. Allah. Banyak sangat kalau kita bergantung harap. Kehidupan kita ni banyak bergantung pada mereka. Banyak sangat. Sampai di saat ini kalau ikut hukum, yang pertama macam mana ni tak boleh qada, tak ada fidyah. Yang kedua boleh qada aja, tak ada fidyah. Yang ketiga fidyah saja. Yang keempat lagi terus apa ya? Kita banyakkan sedekah, niat ganjaran pahala untuk ni ibu, niat untuk mak. Niat sedekah pahala untuk mak. Banyak-banyak. Apa dia? Aqrabu bis sedekah, kan ada dalam hadis disebutkan oleh ulama kata apa daripada nukil daripada hadis. Aqrabu bis sedekah. Apa dia aqrabu bis sedekah? Sikit-sikit bersedekah. Sikit-sikit bersedekah. Pahala kita tak nak, tak apa. Allah, aku tak perlu ganjaran pahala ni untuk sedekahnya. Aku boleh cari ganjaran pahala lain dalam hidup ni lah. Kalau kita kata begitu, boleh dicari lagi masih hidup. Ganjaran pahala sedekah ni Allah berilah pada arwah mak abah, bagi tak apa. Kita tak nak, tak apa. Niat pahala untuk mereka. Aqrabu bis sedekah. Maknanya sikit-sikit sedekah. Nak tanyalah orang sini, sikit-sikit sedekah ke? Sedekah sikit-sikit. Dan kita lah kita. Sedangkan kita dituntut suruh sikit-sikit sedekah. Sikit-sikit sedekah. Kita sikit-sikit sedekah ke? Sedekah sikit-sikit. Jawab aja lah. Rupanya tuan, orang yang senang meninggal, mudahnya cabut roh, orang yang sikit-sikit sedekah. Subhanallah. Salah satunya sikit-sikit sedekah. Subhanallah. Tapi orang yang sedekah sikit-sikit, mudah-mudahan mudah juga lah keluar. Jadi kalau 5 waktu, RM1 dan RM5. Kalau RM2 dah RM10.
Kalau sekali masuk RM50 boleh juga sekali banyak, tapi masa zuhur dengan asar tak masuk pula. Biar sikit-sikit tapi sedekah. Banyak kali tak apa. Atas sekali masuk niat, tak balik kita tak dapat tak apa kan. Sian mereka yang tinggalkan kita hari ni kan. Tak boleh nak qada tak apa. Nak qadakan dia tak boleh, nak fidyahkan tak boleh. Nak qada aja pun tak boleh. Nak fidyah saja pun tak boleh. Yang ketiga, ada tak ada? Yang afdal pendapat yang kuat ialah kita sebagai waris sedekah, dan sedekah niatkan pada si mati. Subhanallah, lagi sampai. InsyaAllah. Maka dengan itu sekiranya ternyata solat pertama batal, sembahyang subuh dah. Kita balik sembahyang subuh semula, sembahyang zuhur. Sembahyang subuh tadi dia ingat, sampai dalam perjalanan tadi subuh punya nak cepat pergi kerja, rupa tak baca Fatihah, baca doa iftitah je. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sungguh-sungguh Allah sembahyangku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Terus baca surah Inna a'tainakal kautsar. Dia nak cepat. Bila kerja mengganggu dia, inilah jadinya. Tapi kerja tak pernah diganggu sembahyang. Sampai sini nak ngeteh, pergi awal. Tadi sembahyang subuh tak baca Fatihah, masjid baru nak sembahyang subuh. Okey, dia pun datang sembahyang subuh kerana semalam belajar tentang i'adah, mengulang sembahyang. Tadi dia ingat sembahyang subuh tak baca Fatihah. Agak ngeteh, agak arak ngombe loh. Mau nak baca Fatihah rumah ni. Terus dia pergi masjid, numpang sembahyang. Bukan masbuk, tak, numpang sembahyang. Usalli fardhu subhi i'adatan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu subuh mengulang ikut imam. Sah tak? Tak sah. Sembahyang subuh itu tak sah kerana tadi sembahyang pertama tidak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia niat mengulang. Dia ulang benda yang tak sah, tak dapat. Tak tertampung. Itu sebab saya nak cakap macam ini. Apa hukum mengulang sembahyang? Sunat. Mengulang sembahyang itu, kalau yang pertama tadi sah dan ada kekurangan, dia tampung kekurangan, dia tampal kekurangan. Tapi kalau subuh tadi tak sah, dia nak tampal apa yang nak ditampal. Nak bagaimana? Tampal tayar kereta. Yang dibawa apa? Rim dia bawa. Sport rim dia bawa. Nak tampal tayar. Langan di tayar ini, tayar kececer nang dalan. Astagfirullah. Tayarnya tercecer ke jalan. Kenapa nak ditampal? Ini subuh, kalau tadi pertama tak sah, dia nak tampal apa yang nak ditampal. Begitulah tuan-tuan, orang yang sibuk dengan sembahyang sunat, ada qada tak buat. Sembahyang sunat nak tampal apa? Sebab itu pendapat pertama yang memang kuat punya pendapat. Apa dia? Orang yang ada hutang sembahyang, dia menyibukkan diri dia dengan sembahyang sunat. Satu sembahyang sunat pun tak ada munafaat untuk dia dalam apa? Dalam mencari kelebihan fadilat dalam berjemaah, dalam solat sunat. Subhanallah. Orang yang ada qada tak bayar, dia menyibukkan diri dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia yang beribu rakaat tak ada munafaat. Sebab satu sembahyang sunat pun tak boleh menampak 1000 lah kata-kata. 1000 rakaat sembahyang sunat pun tak boleh menampal satu solat subuh yang kita tinggal, tak tampal. Tapi kalau 1000 rakaat sembahyang sunat, dia boleh menampal solat subuh yang tertinggal doa kunut, boleh? Satu solat sunat boleh menampal solat subuh yang tak nak baca surah, boleh? Kosong dikurang, boleh nampak? Satu solat sunat boleh menampal solat subuh yang tak nak baca apa? Tak nak baca salawat Ibrahimiyah. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu sunat hayat. Rugi kalau tak buat. Kan kurang, maka boleh ditampal dengan solat sunat. Tapi kalau tak sembahyang subuh, mana nak tampal? Istilah dalam kitab kita ni, kalau sembahyang pertama tak sah, jangan harap mengulangnya sembahyang tadi
boleh diterima, dikira tak sah. Itu mengulang tu. Macam kita boleh ambil ibrah lah. Saya ada hutang sembahyang zuhur 5 tahun dulu. Saya sibuk sembahyang sunat sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum zuhur, selepas zuhur. Padahal dulu ada hutang. Sembahyang sunat sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum zuhur, lepas zuhur yang kita buat rupa tak ada manfaat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tak apa, kita bagi pendapat yang kedua pula. Nanti kata teruk je, ini macam mana sembahyang sunat aku tak ada apa, rugi. Memang pun jadi rugi kalau pendapat pertama. Yang kedua, buat aja sembahyang sunat. Syarat hutang mesti bayar. Yang kedua, buat aja solat sunat. Kita pun baru-baru nak belajar, nak tingkatkan amal, buat aja solat sunat. Syarat wajib mesti bayar. Jangan kerja sunat. Yang kedua, wajib mesti bayar. Jangan tak bayar, nanti tak pakai dia kan. Jadi yang kedua kita ambil lah, kita buat solat sunat, buat solat wajib. Jadi kalau bangun tahajud, kita qiyamul lail kan, bangun malam. Qiyamul lail tu sebelum tidur tu sebenarnya istilahnya. Tahajud lepas tidur. Lepas isyak sembahyang malam, niat ajalah solat qada isyak. Subhanallah. Qada zuhur, tak apa. Macam mana kalau zuhur waktu isyak? Tak apa. Inilah masa kita bersunyi-sunyi, bermesra-mesra dengan Allah, ya Allah. Sebab itu yang lepas je tak? Tuan-tuan, kalau Nabi pun di usia akhir suka merayu-rayu dengan Allah, memuji-muji banyak. Kita buatlah, kita belajar-belajarlah cinta Rasul. Sebab itu bagi umur kita ni lah, bila sembahyang fardu, dalam lepas tasbih sujud dan tasbih rukuk, jangan terus i'tidal. Jangan terus duduk antara dua sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah Allah yang layak aku puji ya Allah. Subhana rabbiyal azim, Engkau lah yang agung ya Allah. Maha suci Engkau yang agung ya Allah. Wa bihamdi, Engkau lah ya Allah yang layak aku puji. Nabi tak akan i'tidal. Nabi baca apa? Subhanakallahumma rabbana kan. Subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Nabi puji lagi. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah Tuhanku ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkan aku. Nabi merayu-rayu, manjang-manjangkan masa dengan Allah Ta'ala. Saya ni sembahyang sujud tak boleh lama Tuan Haji. Tuan Haji Jopri, saya sujud, saya pendek. Saya tadi rukuk, imam naik i'tidal, saya rukuk. Imam sujud, saya tunggu. Imam nak duduk antara sujud, saya sujud. Imam sujud, lagi kedua saya tunggu. Imam nak naik, saya baru sujud. Kenapa? Mungkin ada musyakkah lah untuk saya. Mata ni kan baru COVID, hari Selasa lepas. Saya tak boleh sujud lama sebenarnya. Ni bukan betul, ni hancur ni. Makin tak cantik. Jadi kalau saya sujud lama, rasa jugalah. Bukan saya tak sujud, saya akan sujud. Tapi cukuplah dengan saya punya baca. Setakat ni, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tak boleh lebih. Tuan-tuan jangan buat macam saya. Nanti mata tercabut juga macam saya kan. Yang boleh sujud panjang, baca panjang. Ingat Nabi ketika umur lebih, tuan-tuan tambahlah. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi ya Allah. Engkau lah tempat aku puji ya Allah. Nabi tak terus Allah Akbar. Nabi baca apa? Subhanakallahumma rabbana. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah Tuhanku ya Allah. Wa bihamdik, Engkau lah Allah yang layak aku puji ya Allah. Apa Nabi minta ujung? Allahumma ighfirli. Allah, ampunkan aku ya Allah. Subhanallah. Nabi bermesra-mesra dan merayu-rayu kepada Allah. Di saat umur dia dah jauh sikit dah. Dah 60 tahun ke atas macam tu. Sampai akhir. Jadi ini menggalakkan kita lah ni. Kalau kita kata cintanya kepada Rasul, satu sunnah pun jangan ditinggalkan. Orang perempuan nak pergi masjid, jangan pakai kain daripada atas. Sarung daripada atas. Di mana atas ni? Bawah. Betul. Jangan dikemul daripada atas. Jadi orang lelaki nak pergi masjid, jangan sarung kain daripada atas. Sarung atas. Itu sunnah tu. Sunnahnya daripada bawah. Orang perempuan nak pakai kain, jangan sarung ketika berjalan. Nanti terjongkang jatuh sudut bawah katil. Tak sunnah tu. Nak pakai kain duduk. Pakai kain masuk dua kaki terus. Nak pakai seluar, walaupun seluar spender, walaupun seluar katok.
Pakai kaki kanan dulu masuk, baru kaki kiri. Dah masuk baru boleh berdiri. Ni tak, dengan berdiri jalan pakai seluar sampai depan tangga baru taruh zip. Ini sunnah. Kata kita, tak apalah ni, tak apa. Jangan. Apa bukti kita cinta Rasul? Pakai baju sarung kanan ke kiri. Masuk masjid nanti keluar masjid tu bonggol pertama tu kaki kanan ke kiri tu. Itu bonggol pertama kaki kiri tu. Bonggol kedua nanti tunggul tangga kaki kiri. Pijak selipar kaki kiri, sarung kaki kanan. Semua tu nampak macam kecil-kecil. Ya Allah, rupanya sunnah ni kalau ditinggalkan punah. Ditinggalkan punah, merugi gitu. Jadi makan minum sebegitu jugalah. Minum pun tangan kanan, makan tangan kanan. Dan dalam amalkan sunnah untuk dapat ganjaran fadilat yang lebih kita ambilnya. Okay, ulangan itu tidak memadai menurut apa yang dipegangi oleh Imam Nawawi dan Syekh Ramli, tetapi lain halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Syekh Ramli si Ibnu Hajar, yaitu Zakaria Al-Ansari sebagai mengikut Imam Ghazali Ibn Imad. Solah ulangan itu, kat situ poinnya. Solah ulangan itu akan menjadi batal. Solah ulangan itu dah sampai bawah tu. Tuan Jupri kita bawa dah. Solah ulangan itu akan menjadi ganti bagi solah yang batal. Okay. Ada juga ni pendapat mengatakan, tak apa kalau kita niat dia sebagai solah ulang. Ini pendapat. Boleh juga dikira sebagai pengganti. Yang inilah disebut juga ni kat sini. Ya ini bila orang itu mengulang solah itu, meniatkan fardu bagi solah yang kedua, solah ulangan itu tadi. Dengan syarat mesti solah itu diniatkan fardu dan dalam waktu. Kalau nak jadi pengganti, ada juga pendapat ni. Sekarang saya nak ulang solat subuh. Saya tak masukkan akan solat subuh itu dengan berjamaah dengan fardu. Saya nak ulang solat subuh sekarang. Cukuplah ulangnya kan dalam waktu subuh. Maka niat fardu itu dalam waktu dan diterima. Fardu yang tadi kalaupun tak sah dapat ditampung dengan solat fardu yang kedua. Walaupun dia tidak mengulang walaupun dia tidak katakan dengan fardu dia yang ada itu. Cukuplah dengan aku sembahyang fardu yang kedua ni. Maka tertampung solat yang tadi. Kalau solat tadi batal, ini sah yang ini. Tapi yang atas ada apa? Kalau solat tadi batal, maka solat ulang tak batal. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, kita lihat akan datang masuk kepada wallahu alam, dalil yang membuktikan kita masuk pada dalil akan datang pada solat mengulang. Mudah-mudahan akan datang ni sejarah mengulangnya solat fardu. Nabi tawarkan kepada sahabat, siapa yang nak beruntung? Untungnya apa? Bantu orang yang nak solat sedangkan dia dah solat. Siapa yang nak beruntung? InsyaAllah akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat sebagai apa nak kata ilmu yang sudah ada lah, sebagai satu bekalan lah sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, ada manfaat untuk tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan juga barakah dan kelebihan duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya sedia untuk ampunkan hamba-Nya yang selalu duduk dalam majlis ilmu, dan insya-Allah dengan barakahnya duduk majlis ilmu ni tuan-tuan puan-puan, sayangnya Allah, sukanya Allah ampunkan dosa mak bapak kita sekali mudah-mudahan. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih aja.